Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perkenalan daripada saya. Saya Nur Asyah binti Ismail. So saya doakan sahabat-sahabat FB saya di dalam rahmat ilahi selalu sihat walafiat dan dimurahkan rezekinya dengan rezeki yang berkat lagi melimpah ruah. Okay. Sebagai salam perkenalan, saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Okay. So saya Nur Asyah Ismail merupakan seorang priority dealer melalui platform Public Gold, priority dealer emas lah. Okay. So saya bermatlamat. So saya hari ini saya nak bersembang santai sedikit lah berkenaan dengan ilmu emas. So matlamat saya sebenarnya adalah untuk mendidik masyarakat berkenaan dengan ilmu emas supaya lebih ramai orang yang tahu dan mempunyai pengetahuan berkenaan dengan apa emas yang tepat dan betul untuk dibeli sesuai dengan matlamat dan tujuan pembelian tersebut. Okay. So sebenarnya saya ni baru sahajalah aktif mendidik masyarakat mengenai emas bermula pada akhir Disember 2020 sehingga sekarang. So dalam 3 bulan setengah lah. Cumanya dalam ilmu emas ni saya dah bermula daripada 2014. Saya berstatus dealer Public Gold daripada 2014 sehingga sekarang lah. So dah 7 tahun sebenarnya menjadi dealer 7 tahun menjadi dealer Public Gold. Cumanya saya tak aktif. Masa tu saya hanya membeli untuk diri saya sendiri sahaja. Tapi dalam masa yang sama tu saya mencari ilmu emas sebab saya nak mendapatkan emas yang tepat dengan tujuan dan matlamat saya membeli emas tersebut. Okey. So kenapa saya nak berkongsi dengan orang ramai ni, sebab saya merasakan ramai lagi bila saya dapat feedback daripada penyimpan-penyimpan emas di bawah bimbingan saya, ramai lagi yang tak tahu sebenarnya apa ilmu emas yang betul dengan matlamat dan tujuan mereka masing-masing lah. So bagaimana cara untuk mereka membeli, bagaimana cara untuk mengenal apa tanda-tanda emas itu adalah yang tak betul lah. Maknanya emas yang tak tepat dengan tujuan dan matlamat mereka. So itu antara matlamat saya lah dalam mendidik masyarakat berkenaan dengan ilmu emas ni. So doakan saya istiqomah untuk membuat sharing di FB secara live ataupun secara tulisan di FB agar dapat memberi lebih banyak kepada masyarakat. Okey. So hari ni kita nak sembang santai berkenaan dengan emas ni, perkara yang basic lah, basic sangat bagi saya. Macam bagi saya lah, tapi mungkin daripada pengamatan saya lah, ramai lagi yang tak tahu perkara basic ni pun. So yang basic ni macam contoh tajuk yang saya paparkan lah dalam FB Live ni, saya nak bercerita berkenaan dengan apa beza apakah emas 916 dan emas 99. So apa beza antara kedua-duanya ini? Okey. Okey. So dia ada 8 beza lah sebenarnya. 8 perbezaan yang ketara antara kedua-dua emas ini. So yang pertama adalah peratusan logam emas tersebut. Peratusan logam emas tersebut. Okey. Peratusan logam emas tersebut. So ini sedikit berkenaan dengan sedikit ringkasan lah berkenaan apa yang membezakan antara emas dan wang kertas. So kenapa kita kena simpan emas? Okey. So ini saya paparkan sedikit lah berkenaan dengan beza antara kenapa kita kena simpan emas berbanding dengan simpan wang kertas. Okey. So okey. So kira kalau emas ni sebenarnya dia adalah mata wang antarabangsa. Mata wang antarabangsa maknanya
Kalau kita ada emas, kita pergi ke mana-mana sahaja kita akan boleh jual. Kita akan boleh jual untuk dapatkan duit di mana. Macam contoh kalau kata kita pergi Indonesia, kita tak bawa, kita tak tukar, tak dapat nak tukarkan duit kita. So kalau kat sana tak laku duit Malaysia kan, so kita kena tukarkan juga. Tapi kalau kita bawa emas, memang laku di mana-mana sahaja, walaupun tak ada money changer. Kita pergi je ke kedai, dan ada yang money changer yang terima emas ni. Ada sahabat-sahabat dealer saya yang dah buat benda ni, dia pergi negara luar dan tukarkan emas tu kepada duit di negara tersebut. So memang boleh. Okay, so dia adalah mata wang antarabangsa. So, kalau wang kertas ni dia hanya untuk setempat sajalah. Kalau wang ringgit Malaysia kita hanya laku di Malaysia sahaja. So ia satunya emas ni juga adalah kalis boros. Kenapa kalis boros? Sebab dia akan dapat menahan kita daripada membeli. Okay, so saya tak nak cerita panjang lah pasal perbezaan emas dengan wang kertas ni. So kalis boros dia juga kalis inflasi, diterima di semua tempat dan zaman dan tidak boleh manipulasi. Maknanya emas ni kalau dekat dunia ni ada berapa ton je tan yang dia ada, so tak boleh nak buat dah, sebab itu semua ciptaan Allah kan. So berbezalah dengan wang kertas ni, dia boleh dimanipulasi. Maknanya bila satu kerajaan tu tak ada duit, dia boleh je mencetak duit tersebut. Okey, so kita pergi kepada beza antara emas 999 dan 916. Okey, so emas 916, yang pertamanya adalah beza dia adalah di peratusan logam emas tu sendirilah. So seperti namanya 916, dia mempunyai 91.67 logam emas dan 8.33 logam lain, iaitu seperti tembaga, besi, zinc dan perak. So itu beza dia lah. Itu yang yang dipanggil 916. Okey, so yang 999 pula adalah 99.9% logam emas lah, maknanya purely emas. So tiada campuran bahan logam lain. Okey, so itu beza dia. Yang itu ada campuran dengan bahan logam lain, dan yang 999 ni tiada campuran bahan logam lain, memang dia purely emas sahaja. Okey, yang kedua adalah kekuatan fizikal emas tersebut. Okey, dari segi kekuatan, kalau emas 916 ni dia lagi keras lah, dia lagi keras dan lagi lasak lah untuk digunakan. Sebabnya kan kalau kita biasa dengar lah, kalau kita biasa tahu, emas 916 ni dia biasanya dalam bentuk barang kemas lah, barang kemas, dan ianya perlu dikuatkan sebab sebabnya kan nak pakai kan kalau barang kemas kan, especially kalau gelang untuk orang perempuan kan. So kalau gelang ni memang kena lasak lah, sebab biasanya orang perempuan ni dia pakai benda tu untuk buat kerja seharian kan. So memang kalau pakai yang 999 tu memang cepat lah dia lekuk, hanya lekuk sini kan, terkena kuali ke masa basuh pinggan ke apa semua tu. Okey, so kalau emas 999 pula dia lebih lembut lah, sebab dia memang, kalau emas sebenarnya dia lembut, dalam purely emas ni dia lembut. Dan kalau ada saya tak pernah buat lah, sebab saya sayang saya punya simpanan emas 999 saya. So ada kawan yang pernah dia pergi gigit dia punya emas simpanan 999 tu, so memang bekas lah giginya dekat situ. Kalau yang 916 ni mungkin gigi ikut yang berbekas kan bukannya rantai atau gelang tersebut lah. Okey, so itu dari segi kekuatan fizikal emas tu. So satu dia lagi lembut, satu yang dia lagi keras sedikit. Okey, so yang ketiga adalah warna kilauan emas tu, kilauan emas tu sendiri. Emas secara secara originalnya, secara daripada asalnya adalah berkilau,
Tapi untuk emas 916 ni, sebab dia dah dicampur dengan logam lain tadi kan, yang saya cakap tadi, yang faktor beza pertama tu dia dah dicampur dengan tembaga, besi, zinc atau perak ni, ikut kedai itulah yang mana yang nak membuatnya, ikut kilang yang membuat tu. Dari segi campuran dia tu tak adalah dari segi spesifik yang apa. So mungkin dari segi tu jugalah kot yang boleh kata ada kedai yang murah, ada kedai yang murah sikit dari segi harganya kan. So mungkin juga itu salah satu faktor lah. Dan warna tu juga boleh memberi kesan, warna daripada campuran tu juga yang boleh beri kesan pada warna tu. Sebab macam contoh, kita rasanya macam, mungkin ada yang pernah dengar kan, emas Kelantan ni warna dia merah dia lain, warna emas itu lain sikit berkilau dia. Ada yang kata macam tu lah. Saya pernah dengar lah orang cakap macam tu. So mungkin dari segi campuran tu lah. Tapi kalau yang emas 99 ni warnanya memang berkilau dan tahan lama lah, memang tak pudar lah. Sebab dia memang secara originalnya warna dia macam tu. Sebab dia tak ada campuran dengan bahan-bahan logam lain. Okey. So yang keempat adalah harga belian emas. So harga belian emas ni sebab faktor lah kan, sebab dah dicampur dengan bahan logam lain tu, dah campur dengan tembaga apa semua, dengan bahan-bahan logam yang lagi murah. So harganya lebih murah secara relatif, bukan secara package. Secara relatifnya harganya lagi murah lah. Sebab biasa kita dengar pun, macam contoh, saya dapat feedback daripada saya punya penyimpan yang tak berapa masa tu dia belum ada ilmu lagi berkenaan dengan emas 99 dengan emas 916 ni. So dia kata, kenapa harga, bukan sekarang ni harga emas murah ke, kenapa harga emas public gold ni tinggi? So macam tu lah dia tanya saya. So saya kata, okay, yang tengok harga tinggi tu, harga rendah tu kat mana? Okay, dia kata kat kedai emas lah kan. Biasanya kita tengok harga emas ni kat kedai emas lah kan. Kalau yang tak tahu, mungkin kalau yang biasa dengan yang public gold ni, boleh tengok dekat dalam website public gold. Jadi ada benchmark harga kat situ. Tapi bila yang tak biasa ni, dia tengok kat kedai emas. So dia kata, kenapa murah? So macam tu. So saya cakap, okay, harga emas yang dipaparkan di barang kedai emas adalah emas 916. Dia tak paparkan harga 999 yang secara generalnya lah yang dipaparkan tu, kecuali dia tulis 916, mungkin dia ada jual juga kat situ. Kedai tu ada jual juga emas simpanan, maknanya dia ada jual gold bar yang 999, mungkin dia tulis lah, mungkin dia tulis. So kalau yang dipaparkan tu nya 916, so memang dia lagi murah lah. Sebabnya harga barang peratusan emas tu kan 91.6 je. So 8.33 adalah bahan logam lain. So memang of course lah, bila dia campur ni, maknanya dia bukan purely emas secara sepenuh. So dia lagi murah. Okey. So kalau 99 ni harganya lagi mahal lah, sebab dia purely emas, kan. So kalau kita contoh, kita nak beli barang lain pun, macam contoh kata kita beli yang benda yang pure, memang mahal lah kan. Macam contoh kata kita beli dark chocolate betul kan, yang purely chocolate, tak campur dengan bahan lain, memang murah, mahal lagi lah berbanding dengan coklat yang dah dicampur dengan benda-benda lain kan. Okey. So cumanya harga belian emas ni kita kena tengok juga untuk 916 ni. Sebab bila kita tengok dari segi harganya kata murah, tapi untuk kos secara keseluruhan, kalau kita nak beli tu, kita kena tengok apa dia ada kos-kos lain. Contohnya dia ada kos, biasanya kos upah lah, kita kena tengok. Kalau kita nak dapatkan harga keseluruhan kita punya pelaburan untuk beli satu, contoh kata gelang tu kan, so harga kita kena campur lah, secara package-nya kena campur antara harga emas tu sendiri. Macam contoh kata dia kata 50 gram campur, 50 gram tu kata contoh lah 250 dapat 10,000. 10,000 tu kena campur dengan harga upah, barulah kita dapat berapa sebenarnya kos per gram yang kita beli barang kemas tersebut. Okey. So kalau yang biasanya barang kemas ni dia ikut dia punya kompleksiti barang emas tu sendirilah. Lagi kompleks dia punya design, lagi mahal lah. So macam tu biasanya. Okey. So kalau 999 ni, itu emas simpanan dalam bentuk gold bar ataupun dinar, ianya lagi tak ada boleh
boleh dikatakan purely harganya adalah harga emas tu sendiri. Tapi cuma contoh dekat public gold kita ada kenakan gold premium, maknanya kos upah tu sedikit sahaja. Macam contoh yang untuk 1 dinar yang 4.25 gram itu kos premiumnya gold premiumnya hanyalah RM10. So itu sahaja. So macam boleh dikatakan macam tak ada lah kan. So kalau yang 1 kilo pun baru RM250. Kalau kita beli barang kemas, contohnya 1 gelang dah boleh pergi sampai 400, 500 kan dia punya kos upah. So kalau dari segi kita nak tengok secara purata harga pelaburan kita beli barang kemas tu kena buat secara package keseluruhan semua sekali kos-kos yang terlibat lah. Jangan kata saya beli barang ni murah lah, sebenarnya tak tengok lagi dari segi kos-kos lain tu. Okay, so beza yang kelima adalah harga gadaian dan harga jual. So kalau harga gadaian bagi 916 ni memang lagi murah lah. So kita gadai ataupun kita jual memang lagi murah berbanding dengan harga emas 999. So kita beli pemahal sikit kan. So yang untuk untuk emas 999 ni dia lagi mahal. Itu kata kita tadi, yang saya kata tadi, harga tu lagi murah 916 tu kita beli bila tak dicampur dengan kos upah. Kalau dicampur kos upah mungkin dia lagi mahal ataupun setara. So kena tengok lah. So kalau kata dia lagi mahal, macam contoh kata tadi contoh katakan 10 harganya kata tadi 10,000 untuk 50 gram yang saya buat contoh tadi tu, 10,000 untuk 50 gram campur dengan upah 500, so jadi 10,500. Berbanding dengan kalau kita beli yang 999 tu kata 250 darab dengan 50, kata dah 12,500 kan, 12,500. Tapi yang itu kita boleh jual lagi tinggi lah berbanding dengan yang tadi 916 tu. So dari segi masa sebenarnya kalau kita nak jual yang 999 ni, nak dapatkan keuntungan tu dia lagi cepat lah kalau harga naik. Okay, so dalam bentuk emas beza dia dalam bentuk emas. So bentuk emas ni macam yang saya paparkan kat situ lah. Okay, yang saya paparkan dekat gambar tu, kalau barang kemas dia 916. So yang dalam 999 ni dalam bentuk gold bar ataupun dinar. So dia maknanya kalau 916 ni barang kemas tu boleh dipakai lah. So boleh dipakai. Okay, so boleh dipakai ni dia ada satu lagi faktor emosi lah kalau bagi perempuan kan. So dia nak pakai barang kemas untuk perhiasan dia. Macam saya pun saya ada pakai, walaupun saya kata dealer public gold tak adalah 100% saya beli semuanya dalam gold bar atau dinar, sebab saya pun nak pakai. So saya adalah satu atau dua gelang, cincin ke rantai macam tu kan, so untuk dipakai. Bila orang kata bila pakai ni dia menaikkan keyakinan diri kan. Tapi saya memang tak boleh lah tak pakai. Rasa macam janggal tak pakai. Masa yang COVID bulan 3 hari tu, sebab ada baca-baca cakap kata kalau virus tu kuman tu kena dekat barang kemas kan, logam ni dia bertahan lagi lama daripada badan kita. So saya buang sekejap, tapi macam janggal tak boleh, so saya pakai juga. Balik kita basuh lah macam tu kan. So memang mungkin ada orang yang macam tu jugalah. Mungkin ada yang tak kisah pun tak pakai emas. Ada kawan saya yang memang tak nak pakai pun barang kemas. Dia kata husband dia beli, baguslah husband dia beli juga dekat dia, tapi dia tak pakai pun. Dia kata aku dah jenuh nak pakai, nak bila pakai jenuh nak sembunyikan, tak nak bagi orang nampak. Padahal 20 gram je pun, kecil je 20 gram kan sebenarnya, tapi baguslah suami dia belikan juga untuk isteri dia pakai. Baguslah suami dia tu. Okey, saya memang saya beli sendiri. Sebab saya bagi duit je saya beli. So tak ada masalah pun nak minta dengan suami. Suami memang bagi je, saya nak pakai. Okey, so yang beza yang ketujuh adalah spread. Spread ni adalah beza harga beli dan harga jual. Maknanya bila kita nak jual tu berapa kita punya, kira kata kalau bahasa senangnya susut nilai lah. Sebenarnya tak ada susut nilai, memang tak ada susut nilai, cumanya harga beza kita jual dengan harga beza harga kita beli tolak harga kita jual berapa persen. So kalau barang kemas ni
dia boleh bermula daripada 20 hingga 50% lah, boleh pergi 20% hingga 50%. So tengok kat mana kita nak jual tu. So sama juga konsep dia sebenarnya, barang kemas ataupun dinar. So di mana kita jual, menentukan berapa spreadnya. Sebab biasanya kalau kita nak jual tu, sebaik-baiknya kita jual tempat kita beli. Macam contoh kata beli dekat barang kemas kedai A, jual lah dekat kedai A. So sebab dia tengok barang kemas dia sendiri, so dia spread tu dia lagi rendah. Sama juga dekat gold bar ataupun dinar ni. Macam contoh tuan puan beli dengan public gold, macam contoh hari ni kata berminat, cakap kat saya nak beli, okey beli, dan bila masa nak jual lah dekat public gold sendiri. Public gold janji akan beli walaupun kemek, walaupun patah, walaupun apa pun keadaannya. Bila emas public gold janji akan beli. So kalau kata contoh kemek atau patah nak pergi jual tempat lain, mungkin rendah lah kan, mungkin tak terima, mungkin rendah. Tapi kalau yang public gold, tuan-tuan pergi jual dia ke public gold janji akan beli. So spread dia adalah 6 hingga 9% sahaja. Berbanding tadi kalau barang kemas, spread dia tu 20 hingga 50 boleh pergi. Itu berbanding dengan harga emas tu sendiri tau. Saya kata tadi, harga emas yang kita beli harga per gram sahaja, tak termasuk dengan upah. So kalau upah tu lagi tinggi, so maknanya kena tambah lagi lah, dia jadi lagi tinggi lah kita punya split sebenarnya. Okay. So dari segi kat situ maknanya dah nampak lah mana yang lagi untung lah. Kalau kita nak kita nak buat sebagai nak jual nanti, kita nak gadai ataupun nak jual, mana yang lagi cepat untung, mana yang lambat untung. Untung juga kalau lama barang kemas ni. Tapi macam yang saya cakap tadilah, kalau suami-suami tu sebab isteri nak pakai kan, so kalau masih belum ada lagi dekat isteri-isteri nak bagi dia pakai, beli dulu. Contoh kata satu sepersalinan kan, contoh beli rantai, gelang, cincin contohnya. Lepas tu, lepas daripada tu tuan-tuan nak beli gold bar pun saya rasa dia tak ada masalah dah, sebabnya dah ada kan. So dia nampak dah, tak apalah, yang itu untuk simpanan, yang ini untuk saya, abang dah beli, macam tu sebab saya pun mewakili perempuan juga nak pakai kan. So bagi pihak isteri tuan puan tu, belilah dulu kan. So kalau sebenarnya nak beli dengan barang kemas dengan public gold, kita ada juga anak syarikat, macam anak syarikat lah di bawah public gold, iaitu PJJ World, di dalam platform online PJ Mall. So boleh beli. Nanti saya bagi link kat bawah kalau yang nak beli. Sebenarnya PJ Mall tu dia ada keseluruhan, semua barang ada. Dia macam shopping online lain lah, kan. So macam shopping online lain boleh beli. Okay. So ada barang kemas juga dalam tu. Dalam barang kemas tu kalau beli untuk kos pos, memang ada kos pos sedikit, dan ada insurans pos tu. So kalau ada apa-apa berlaku, so cover insurans lah. So tak ada masalah pun kalau nak post. Memang boleh claim lah kalau ada apa-apa berlaku di tengah jalan semasa penghantaran barang kemas tuan puan tu. Okay. So itu antara beza lah. Okay, beza antara barang kemas dengan barang kemas 916 dengan gold bar 999. Okay, so saya ada nak tunjuk, kalau ada yang nak ni lah, saya nak tunjuk berkenaan dengan cara pembelian barang kemas dan emas dan perak di public gold. Okay, so jangan risau, semua pembelian barang emas fizikal dengan public gold adalah akan dapat fizikal emas semuanya lah. So tak adalah beli emas dapat sijil ke, tak ada. Okay, so kita ada 3 cara pembelian. Outright full payment ni maknanya bayar terus dapat. Outright yang untuk syariah easy payment tu boleh bayar kali, dan satu lagi adalah melalui akaun emas. So outright full payment ni adalah secara jual beli dan dapat terus, cash and carry lah maknanya.
So tu tengok dia punya perincian dia. Ni yang untuk EPP ni, easy payment purchase, maknanya boleh bayar kali, boleh bayar sehingga ada yang boleh bayar 4 kali, ada yang boleh bayar 10 kali. So boleh ketahui detailnya dengan boleh WhatsApp saya lah. Okey, dah selesai bayar baru boleh ambil emas tu. So ini Gold Accumulation Program ataupun GAP, boleh beli serendah RM100. Okey, so kita beli, bila kita beli tu dia akan convert ke dalam bentuk gram lah dalam kita punya akaun emas tu. So public gold akan simpankan secara percuma tanpa sebarang charge dalam akaun tersebut. So bila boleh ambil jugalah lepas dah ada banyak dalam tu, kau nak ambil tak ada masalah. Okey, so kesemua cara beli emas dan perak public gold adalah disahkan patuh syariah. Okey, so ini contohlah contoh emas public gold lah. Emas public gold tu ada bunga emas 50 gram, cantik sangat bunga emas tu. Belakang dia ada corak songket. So ada bunga emas 20 gram, ada yang tu dinar. Dinar ni dalam bentuk bulat lah. So dinar ni dia ada 1 dinar, setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. So yang 1 dinar dia adalah 4.25 gram. So kalau tuan-puan yang ada tahu, ada hadis Nabi kan, daripada 1400 tahun dahululah zaman Nabi pernah meminta sahabatnya membelikan seekor kambing dengan 1 dinar. So 1 dinar kalau hari ni dalam 1000 lebih, dalam RM1050 lah rasanya, dalam RM1050. So kalau dengan RM1050 tu harga ni boleh berubah nanti tengok dekat website publicgold.com.my. Dan RM1050 tu kalau situasi sekarang memang boleh beli lagi emas. Beli emas pula. Kita dah beli emas kan, 1 dinar, kita ada 1 dinar, boleh beli lagi seekor kambing sampai sekarang. So maknanya kalau tuan-puan alihkan duit tuan-puan kepada 1 dinar hari ni RM1050, campur dengan gold premium RM10, 20 tahun lagi pun, 30 tahun lagi pun, tuan-puan ada 1 dinar tu, tuan-puan boleh beli seekor kambing walaupun berapa harga masa tu dalam bentuk RM. So itu yang dikatakan emas ni kasih inflasi. Sebabnya dia kasih inflasi daripada zaman Nabi, kambing 1 dinar sampailah bila-bila. So memang proven lah kalis inflasi. Okey, so maknanya dari segi situ kita kalau kita nak kontrol kita nak tak nak duit kita dimakan inflasi, alihkanlah duit tuan-puan yang tak digunakan dalam masa 2 atau 3 tahun kepada bentuk emas, sebab dia akan menjaga nilai duit tuan-puan. Okey, so kalau contoh kata orang cakap betul ke harga emas ni naik? Kalau saya senang je dia punya analogi kan, kari pap dengan nasi lemak pun naik harga, takkanlah emas tak naik harga kan. So kalau tuan-puan pernah dengar lah mak-mak tuan-puan pernah cakap ke kan, tahun berapa dulu, zaman-zaman mak-mak kita muda kan, mak-mak kita masih sihat walafiat kan dulu, mungkin boleh dapat RM30 kan, RM50 1 gram. Tapi sekarang, tahun lepas pernah pergi sampai RM348. So sekarang hari inilah RM248. Emas yang public gold punya harga yang account gap RM248 1 gram. So berapa ratus beza. Kalau dari segi graf perata harga dalam 20 tahun ke belakang ni dekat dengan 600% harga emas naik. So kalau kita simpan duit makan diinflasi kan. So tapi kalau kita simpan emas, maknanya kalau contoh 20 tahun dulu kita beli satu dinar tu, saya tak ingatlah berapa 1 dinar macam tu kan masa 20 tahun lepas. Tapi masa saya beli 2014 tu yang 16 dalam 400 lebih ke 500 macam tu. So sekarang maknanya benda tu boleh beli seekor kambing. So dia akan menjaga nilai duit kita. So tak ada makan inflasi lah. So tak ada masalah. Okey. So kalau ada tuan-puan yang berhasrat nak tahu lagi berkenaan dengan emas, simpanan ataupun nak dapatkan juga barang kemas dengan PG Jewel, boleh WhatsApp saya je. Ada nombor WhatsApp, ada nombor
nombor handphone saya dalam video ni, boleh, tak ada masalah. So boleh WhatsApp je saya bila-bila masa, dan nanti saya akan pinkan juga dekat video komen bawah ni, komen bawah ya. Okey, so terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Semoga tuan-puan diberkati Allah selalu, dan semoga perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada tuan-puan. Jadi tuan-puan lebih tahulah sedikit apa beza antara emas 916 dan 999, supaya boleh membeli bersesuaian dengan matlamat simpanan tersebut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.